Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton yang dihormati. Kembali para penonton bersama dengan kami di Cerita Kampung menerusi TV sebelah wilayah jalan dan juga NBT Songkla. Para penonton yang dihormati, saya Muhammad Ghazali Biding sebagai pembawa acara. Hari ini kita nak mari tahu, kita nak mari ambil belajar berkenaan dengan masalah sejarah masa lampau, iaitu sejarah Raja Legeh. Para penonton yang dihormati, di belakang saya ini adalah Masjid Raja atau Masjid Jamek wilayah Naratiwak sebagai satu masjid yang dibuat oleh Raja Legeh. Para penonton yang dihormati, cerita lagu mana, macam mana dan juga menarik tak menarik, maka Cerita Kampung akan jadi satu media, satu petengah dia untuk beri pelajaran dan juga pengetahuan kepada para penonton, terutama masalah sejarah kemajuan raja-raja di masa dulu. Para penonton yang dihormati, tetaplah bersama dengan kami di Cerita Kampung.อีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเราผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คน3จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันPara penonton yang dihormati, kita kembali bersama dan juga bertemu di Ruangan Cerita Kampung. Pada hari ini saya Muhammad Ghazali Biding ada di Kampung Takuk, dan yang saya duduk sekarang ini adalah salah satu rumah ataupun istana Raja Legeh yang terakhir daripada cerita berkenaan dengan masalah Kerajaan Legeh ataupun Raja Legeh lagu mana. Telah bersama dengan saya sekarang ini adalah Encik Syukri bin Talib sebagai salah satu anak cucu daripada Raja Legeh. Maka untuk kita nak lebih jelas lagi, lebih panjang lagi dan lebih rinci lagi masalah Kerajaan Legeh, mari kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum ada kita nak pergi berkenaan dengan masalah cerita Kerajaan Legeh ni, saya nak tahu dulu sebab apa dinamakan dengan Kampung Takuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mana istana ni dulu adalah istana di sini dah istana kota yang terakhir Raja Legeh. Belum ada tu jadi sini panggilnya Kampung Takuk. Kampung Takuk kerana dalam kawasan ni tu dia tepi sungai, dia penuh dengan menate buah nak mari duduk dan nak mari tapak di sini daripada boyo ke rima ke badak banyak di sini. Lalu tu orang lalu sini dia tahu kata sini tempat banyak menate buah. Menate bekai lalu panggilnya Kampung Takuk. Kampung Takuk. Jadi Takuk kena hari. Ya. Lepas tu cerita Kerajaan Legeh. Dan kalau kita dengar sejarah tu, Raja Legeh ni adalah satu kerajaan yang besar. Dan boleh cerita masalah Legeh. Ya yang mana orang-orang tua dulu daripada tuturnya mari duk ada daripada wasik pada orang tua
sore pada sore duk main cerita mari. Legeh ni adalah satu daripadanya ada satu tepak, satu kerajaan, satu raja dah yang mana katanya legeh ni dia pecah pada mari pada Kedah. Daripada masa dulu, lepas tu dia mari bertapak duduk di tengah atas bukit, kaki bukit sangkala kiri dah. Kawasan itu dia kawasan Jeli dah, Jeli Tanah Merah ya di Kelantan. Di nak kapung di situ dia panggil legeh. Legehnya asalnya tepat de tu atas bukit tu. Tempat sama atas bukit memang luah. Di situ panggil legeh. Maka dia tapak situlah, dia tak nama situ, dia tak kota dia nama legeh. Dia tak di nama legeh tu dekat kawasan kau sekarang ni. Legeh tu kapung legeh tu dari dah bawa apa? Daerah dari Ailanah Jeli. Ya, Kelantan. Lepas pada tu dia duduk di situ, tapak situ, buat satu kerajaan ialah legeh. Apabila duduk di situ, dia legeh ni dia akan duduk mewah dengan mah. Dia tak supong raja-raja lain. Dia dengan mewah di mana di situ tu banyak kawasan tu penuh dengan mah. Sepertinya mah Tombok atau daripada kawasan legeh. Sampai beribu kilo masa dulu. Jadi masuk Bukit Tombok tu taliye legeh Jeli legeh. Di situlah tempat dia. Hasil dia tingginya legeh itu mah. Mah. Di situlah dia tapak pertama tengah-tengah tu setengah tata sejarahnya kata Kelantan pun tu kata jadi keluarga setengah sejarah kata Tapi lepas pada tu ada timur pisah dengan Kelantan, ada dia legeh di serai Kelantan. Lalu lepas pada tu dia pindah kota lepas ada serai tu. Pindah mari di katanya kawasan Wang tu sekitar. Jadi Kesak mai koni sikit. Kesak mai di Wang tu sekitar di Bukit Jagung. Dia di Wak lah ni. Dia kota sekejap situ. Lepas pada tu dia hundur mari pula mai Wak di kawasan kota yang mana kota yang masa yang maju, masa legeh, masa yang maju jaya sekali masa dia masa kota dia di Tanjung Mas. Dari Tanjung Mas itulah cukup lekat dia dengan pemerintahan, dengan hasil dia, dengan padi, dengan pertanian dia, sampai sungai-sungai carok kecil tu ada buat sekat blok air semua buat keren dah ada semua. Jadi asal mari Jeli, lepas tu beralih mari duduk di Wang. Lepas tu mari duduk Tanjung Mas. Boleh tahu Tanjung Mas di kawasan mana? Kawasan dia duduk di Tanjung Mas tu kawasan Tanjung Mas tua. Di antara cabai nak pergi di tengah-tengah nak jalan nak pergi di Kampung Teluk dan nak pergi pada Tanjung Jelima. Di tengah tu ada di dekat kota tu dekat dengan sungai. Sungai Tanjung Mas tu lebih kurang di pintu kota tu hadap kepada ke jatuh tu ke sungai tu lebih kurang 200 meter. Dia ada di kawasan tu ada cukup lekat di situ, ada dengan tempat mandi dia, kale tempat raja mandi, kale perahu air raja, kale mandi raja, kale pak mandi untuk bini-bini dia, anak dia. Ada pada tempat buat hukum mai bunuh. Dia ada dua hukum mai bunuh ada dah. Orang jatuh ke dia di situ. Pak Lan Hajwid pun ada. Jadi tempat istana cukup lengkap lah. Ada tempat orang panggil kalau bahasa kita panggil sel, ada tempat hukum orang, ada tempat apa kemajuan. Lagu mana kemajuan masa ketika raja duduk di Tanjung Mas dulu, pemerintah dia tu sampai mana? Pemerintah dia tu, pemerintah legeh tu, setengah sejarah kata, legeh ni dia pemerintah sendiri ada tak yatak tu pada saya. Kebesaran dia tu kuasa dia kalau itu lebih kurang dengan negeri Brunei pemerintah luah kuasa dia tu. Jajah legeh. Lepas tu kalau kiranya kalau kuasa hak masuk legeh, hak masuk dulu iaitu Tanah Merah Jeli tu daripada masa dulu masuk legeh. Lepas tu juga dalam Latiwak ni menara ni dari Cangwat wilayah Latiwak ni hanya 2 ampul hak tak boleh jadi legeh. Dan setengah daripada Pek Bung, Pacak dan juga apa Jingga setengah Jingga tu ada legeh. Setengah tu tak. Itulah. Lain pada tu nak masuk pasal legeh. Boleh tahu sikit masalah kemajuan masa tu raja legeh buat gapo kita boleh tengok sapalan ni. Tapi raja legeh tu seolah ya kerajaan dia lebih duduk berkurang 300 tahun lebih kat 400 tahun. Sebabnya kerajaan nak boleh duduk lama mesti dia kena cukup lekat. Bukan pada segi kekuatan saja, pemerintah dengan harta dia kena ada keadilan dan kepengajian dia tu cukup lekat. Sebab dia boleh dapat duduk lama 300 tahun lebih tu. Ya tu sungguh kalau hak akhir-akhir ni dia bersungguh dengan hak segi pengajian.
pengajian dia dia cukup lekat kerana dia tahu masa akhir ni dia orang di tempat ni dia mundur daripada segi pengajian dah. Ya, ya. Yang mana dia sendiri raja legah akhir, yang mana legah hak mari duk menara ni adalah legah hak yang terakhir. Ya. Yang mana dia ni yang mana kita nak sebut semula hak mari dia Tanya Mah. Tanya Mah tu tekoh di Tanya Mah tu masa dia maju jaya tekoh tu namanya raja tu Sultan Legah. Yang mana mari duk di menara hak tani tempat kita duk sekarang ni adalah cucu dia. Cucu dia lah. Yang mana dia cucu ni sepupu dengan tok rumah dengan tok saya dah. Tekuk Iten ni tok saya tu. Yang raja Legah akhir ni tak ada anak. Dia tak ada adik-beradik, dia seorang. Lalu tu sebagai sepupu ni sebagai adik-beradik, sepuluh adik-beradik. Kalau dia sepupu sepuluh abah, pertolongnya ke apa. Lepas tu dia mai duduk di sini, maju dia tu dekat dia raja ni iaitu keadilan tu dia cukup dengan keadilan mengaji dan raja Legah akhir di sini pun dia sungguh dengan hak pengaji yang banyak-banyak dia beri kerok Boricak dah hak wak pak mengaji hak mengaji mula-mula nak wak tapok pada kajian SJ masuk tu hak pengaji dia pun banyak batu tolong ni. Okey. Tu cerita asal dan juga cerita masalah kajian Legah. Kita boleh tahu semenjak daripada Malaysia sampai ke Nara dan insya-Allah pada hari ini kita akan kecek lagi masalah cerita-cerita keturunan Raja Legah siapa dia ratik dan juga masalah pendidikan, masalah sokongan raja dari segi masalah nak akak torah anak cucu Legah ataupun anak cucu tempat Melayu ni dalam lagu mana insya-Allah kita kecek selepas pada nanti masuk pusingan yang kedua. Baik para penonton yang dihormati, itulah perbualan sebagai pusingan yang pertama. Cerita yang jarang kita nak boleh dengar dan berkenaan dengan masalah kerajaan Legah dan juga masalah cerita kalau kita tak dengar daripada anak cucu sendiri maka cerita-cerita tu terkadang dia terputus dan juga menjadi cerita yang dongeng dan juga cerita yang palsu. Jadi alhamdulillah kesempatan pada hari ini kita boleh mari bersama dengan anak cucu beliau sendiri dari Raja Legah ni dan insya-Allah para penonton yang dihormati kita berhenti seketika kita mari jumpa di pusingan yang kedua.หลากหลายในความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้คือถิ่นงาม Para penonton yang dihormati, ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita masih berada di dalam ruangnya cerita kampung. Pusingan yang kedua, kita masih lagi duk bicara, duk kecek berkenaan dengan masalah kerajaan Legah dan kita masih sama dengan BI. Masalah keturunan dan juga mungkin nak kenal BI itu kenal sikit nama raja dan juga keturunan raja. Yang mana raja yang kita sebut hak Raja Legah hak di masa duduk di Tanya Mah tu dinamo gelar dia Sultan Legah. Dan kubur makam dia duduk di kampung Lubuk Raja. Di kubur Langar Lubuk Raja. Situlah kubur hak Sultan Legah. Yang mana di sini hak mai pindah di sini masa pemerintah yang sudah di takluk di Siam Siam. Lalu dipindah daripada Tanya Mah mai sini daripada yang raja di hak demai duduk di sini tetap di sini iaitu Raja Legah hak terakhir. Dia cucu pada Sultan Legah ni. Namanya Tengku Ngoh Syamsuddin bin Tengku Sulung. Yang mana dia tu sebagai anak yang sulung. Dan anak sulung hak pada anak pada raja dan cucu anak yang sulung. Dan dia boleh hati dia sebagai raja.
Dan tekung kalau nama Sia dia letak di mana racikan Tiha apa racikan Tihok dah dia bisa pernah mari di sini daripada poso 2400 apa 75 dah bisa mari di sini. Dan tekung masa tu dia diletak nama legah tukar nama satu nama Sia iaitu nama Praya Pupa Pakdi Si Suwan Patet Pisek Bangsa. Dan mana masa di sini tu dia buat kota ni lebih 2450 tahun. Tahun poso dah 2450 dibina. Dan kuil kota ni dibuat oleh orang apa tukar rumah daripada tukar petungkeng daripada Ganung. 7 orang mai buat sini. Daripada 7 orang mai buat ni dan kayu semua di sini hok buat rumah ni kalau kakak kayu Cina semua daripada Bukit Tanjung masa tu. Ambil pada mai buat sini. Lepas pada tu Raja Legah pun akhir pun dia meninggal di sini lah. Meninggal. Dan kubur raja tu duduk di di masjid Jamek atau masjid raja. Yang mana masjid raja adalah masjid yang diwakaf oleh Raja Legah juga. Dan makam kubur dia pun duduk depan masjid tu. Kalau kita tengok dengan cerita bayi ada mana masjid Holland ni dia kenal dengan kata Masjid Raja Legah. Ya. Ada kaitan ke apa Raja Legah dengan masalah agama ni? Yang mana di masa tu Raja Legah dia Legah ni orang kaitan dengan agama dia begitu apa dah sungguh sangat kuat dah dengan segi dengan ulama yang mana kita tengok kubur berraja tu. Kubur Raja Legah dan kubur Sultan Legah tepi ya ada kubur ulama tu guru dekat bepek dia. Lalu tu pas dia masa tu dia diletakkan kata apa wali raja. Wali raja bukan tu wali raja sungguh. Yang mana email kalau dia latih raja Legah dulu. Yang mana kita raja dulu tak silapnya duduk di raja di Kampung Teluk Tanyamah. Kampung Teluk Tanyamah ada wali raja pertama hok Narathibat. Dan wali raja hok lepas dah tu apa dia yang mai duduk di masjid je dilatih oleh Haji Abdul Rahman iaitu ayah pada Datuk Seng Tok Kondi adalah wali raja yang dilatih oleh Raja Legah masa Raja Legah sini. Dia wali raja dia. Dan segi batu pengajian tu yang mana masa tu Raja Legah dia tahu kata orang bahasa Melayu kita, orang Melayu kita iaitu mundur dalam mengaji. Dan tu dia sungguh dalam mengaji yang mana setengahnya dia beri batu yang banyak untuk pengajian dari Camat Naga kali pertama. Lepas tu hasil daripada orang panggil apa ni semangat raja dulu dari segi masalah pendidikan, masalah pengajian, anak cucu sekarang ni ada gapo buat jadi hubung apa hasrat raja nak tu? Alhamdulillah kita pun ya pada orang tua dulu kita tengok dia daripada Datuk dulu dah. Datuk sendiri dan puak dah daripada Raja Legah dia sungguh berarti sehingga khas segi pengajian. Sungguh mengaji. Lalu tu apa dah dari pengajian ni kita masa dulu ngaji pondok dah. Belum ada nak ngaji ni ngaji pondok di Petekeh. Lalu apa lagi kita pun akan apa asal pada hak pasien dia senior dulu. Kita pun nak wisapa matlamat dulu. Siapa rumah ni pun ia bisa sebut nak jadi pak ngaji Quran. Rumah ni daripada anak sepupu yang dimilik sekarang Raja Legah tu. Dia bisa jadi pak tempat apa pak ngaji Quran. Dan juga kita pun ada sekarang perang ni pun dia Raja Legah ni dia anak dia tak ada seorang saja. Iaitu anak dia seorang Tino. Yang mana Raja Legah ni iaitu kurang anak. Anak dia seorang Tino. Mana titih tak ramah. Dia kami patut hanya sepupu tu. Sepupu yang Raja Legah tak ada adik-beradik. Ada sepupu tu banyak orang. Bagi tu ramah Tino. Jatuh pun seorang orang yang sepupu dia. Dan anak cucu dia daripada anak sepupu apa ramalah sekali-kali berarti kat dia hari mengaji. Kalau kita tengok sekarang ni cukup lekat daripada anak cucu tu mengaji pada mengaji bomo, wiswakon, doktor tu banyak orang. Atau anak cucu hak daripada turun ni. Dan juga dekat sekarang ni pun kita pun ada buat pesawai batu ataupun bui batu atau bui kaji sokongnya pada segi pengaji iaitu maklumat pengaji yang mana ada dibuatkan pakak dibuat daripada keluarga-keluarga jadi apa dah namanya Saban Paya Pupa Pakdi. Iaitu Siswan Patik Berbangsa kalau nama Melayu Yayasan Raja Legah iaitu pusat pengajian Al-Quran, sejarah dan membina pertolongan tiap-tiap segi. Lepas tu kita mari kepada Abayi sendiri. Gapo hati Abayi buat sini? Kerjakan gapo buat ada?
ada buat di sini kita kalau masuk sekolah cuti itu kita okey soal dulu lah bukan soal modak kerana kaedah kalau budak perlu kita ada buat mengaji Quran bagi budak hak nak ngaji Quran perlu kita ada biaya musim sekolah cuti ataupun sekarang ni kalau ada segi siapa dia nak pergi segi pagi nak mengaji Quran kita pusat kita ni kita beri batu nak mengaji sini tu mengaji atau nak beri pertolongan hang mengaji dan beri batu ke dah mengaji Quran ni sing Quran kita adalah sikit sebanyak boleh beri batu Lepas tu kita tengok pada rumah ni tu tengok pada apa ni keadaan rumah tu nampak kata agak lama sikit lepas tu ada rusak ke ada rencana untuk nak perbaiki. Ini dia kerana rumah ni sudah dibagi oleh siap dah untuk bagi ahli waris. Ahli waris untuk orang milik lah daripada anak cucu di milik rumah ni. Dan lepas tu hanyalah ni kita ada usaha pakat tel pada adik-adik hak boleh milik rumah ni tu lagu mana kita nak buat di rumah ni nak jadi Pak Quran. Ada dalam berjalan ni, ada bersorak ni. Lepas tu sikit berkenaan dengan rumah ni, nampak kita duduk ni tempat lantai 2. Kalau tengok bawah tu sepang selapis tapi 2 lapis sebab gapo ni. Tempat bawah tempat gapo, masuk pintu biasa mana, lepas tu atas ni tempat siapa dia? Kita tengok di kota ni, rumah kota ni dia tak beza. Ya sejarah kita ni iaitu pada Islam belum pada Islam mari tu semua kita ya Hindu. Hindu perang. Lalu tu istiadat raja rumah tu dia nak serupa. Daripada ASEAN ni Hindu nak serupa. Kalau kita tengok rumah raja Legah, kota Kelantan, kota hak Raja Tinding, hak nak kursi serupa. Betul itu ya ada sepa sayap tak sayap, ada ekor, ada kepala dan cara dia serupa. Lepas tu dia ada keselamatan dia cukup dekat. Dan dia cara percaya dia. Dan lepas tu ada keselamatan dia. Yang mana kalau raja tu nak boleh masuk tempat dia tu kena kita tengok dah pintu depan masuk tu kena satu dah ada tempat orang berjaga dah. Nak masuk di luar yang ada pintu dah. Lepas tu nak naik atas ni ada pula. Nak naik atas pula tempat dia duduk. Jadi para penonton yang dihormati, itulah cerita kampung daripada hari ini di Kampung Takuk dan juga di salah satu rumah kerajaan Legah yang terakhir di sini masih ada lagi kita boleh tengok sampai sekarang ni dan insya-Allah tempat ini akan menjadi satu tempat pelajaran, satu tempat mengaji, mengkaji sejarah kemajuan kerajaan di masa dulu. Jadi kita tak boleh nak abaikan kemajuan masa dulu kerana kemajuan masa lalu itu pastilah kita kena ambil heret daripada sejarah-sejarah kemakmuran dan juga masalah kemajuan di masa-masa.ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คน3จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันPara penonton yang dihormati, cerita kampung pada hari ini saya berada di Kampung Takuk, salah satu tempat terletaknya rumah raja. Yang di belakang saya ini adalah rumah raja yang masih berbentuk asli, salah satu rumah raja yang masih ada. Boleh dikatakan di kawasan ASEAN hanya 2 tempat, iaitu di Jameh kerajaan yang pertama Raja Tinding dengan Raja Legah. Jadi para penonton yang dihormati, sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat berguna sekali kita dapat tahu pengajian dan kita dapat belajar masalah sejarah kerajaan di masa dulu. Dan para penonton yang dihormati, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan melalui cerita kampung bermanfaat kepada semua para penonton. Dan para penonton yang dihormati, marilah sama-sama kita memajukan budaya dan juga memajukan kampung kita dengan sejarah-sejarah kemajuan di masa dulu. Untuk pada kali ini kami mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.